Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nizar bin Muhammad Ismail, nombor metik 051502. Hari ini saya akan menerangkan tentang tugasan subjek saya, iaitu Mabahis Samiat, bertajuk Kemunculan Dajjal, Turunnya Nabi Isa, Keluarnya Dab al-Ard. Kemunculan Dajjal. Dajjal ni dari segi berasal daripada perkataan Dajjalah yang membawa maksud menutupi sesuatu. Dajjal juga ini sifatnya adalah Al-Kazib, ini pendusta, dan adalah yakni menyembunyikan atau menutupi akan sesuatu. Selain itu, Dajjal juga bermaksud menyembunyikan kebenaran dan membuat tipu daya terhadap manusia. Dajjal ni akan keluar dari arah timur, iaitu dari Khurasan, iaitu satu tempat yang luas terletak di sebelah timur, dan ia terdiri daripada beberapa daerah, antaranya Naisabur. Dajjal ini akan keluar selama berkuasa selama 40 hari, dan semua tempat dia boleh pergi kecuali Mekah dan Madinah, kerana dua bandar tersebut dikawal oleh malaikat. Bila Dajjal keluar, ia adalah Dajjal merupakan salah satu tanda besar kiamat, dan hari kiamat pula termasuk dalam perkara raib, yakni tidak diketahui. Dalam surah Al-A'raf ayat 186, ini mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenalnya hanyalah ada di sisi Tuhan. Tidak ada sesiapa yang pun yang dapat menerangkan akan kedatangannya pada waktu melainkan Dia, yakni Allah SWT. Sedikit sebanyak daripada kisah Tamim Ad-Dar, riwayat Muslim. Selepas solat, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan jemaah, lalu menceritakan mengenai Tamim Ad-Dar, iaitu dia berlayar dengan 30 orang, lalu dihanyutkan ombak ke sebuah pulau dan bertemu dengan satu makhluk yang berbulu, sehingga tidak mengenal pasti sama mana kepala dan mana ekor. Dan Tamim Ad-Dar lalu dia menanyakan apakah makhluk itu. Makhluk itu menjawab, ia adalah jasasah, dan menunjuk ada seorang yang ingin berjumpa. Lalu Tamim Ad-Dar pun pergi dan berjumpa dengan seseorang tubuh seperti manusia. Seorang itu yakni Dajjal. Lepas tu Dajjal apabila bercakap dengan Tamim Ad-Dar, lalu menanyakan mengenai pokok kurma, tasik Galili, mata air Zugar, dan mengenai Nabi Muhammad SAW. Lepas tu selepas habis semua persoalan tersebut, lalu Dajjal pun memberitahu bahawa dialah Dajjal yang akan keluar untuk berjalan di muka bumi selama 40 hari, kecuali dua tempat, itu Mekah dan Madinah. Itu saja mengenai hal Dajjal. Seterusnya pergi pada turunnya Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan Nabi Isa akan turunnya pada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah, yang berperang menghadapi Dajjal. Turunnya Nabi Isa ni ada riwayat mengatakan bahawa turunnya Nabi Isa setelah keluarnya Dajjal, Imam Mahdi, dan Imam Mahdi memimpin umat yang menentang Dajjal. Nabi Isa diturunkan di Menara Putih sebelah timur Damsyik. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal sehingga menjumpainya di pintu Lut. Lantas Nabi Isa membunuh Dajjal. Lalu Nabi Isa memberitahu mereka, yakni kaum yang dilindungi Allah SWT daripada Dajjal, tentang darjat mereka di syurga. Dalam
dalam kitab ada beberapa kitab mengatakan bahawa hikmah turunnya Nabi Isa ialah satu-satunya sebagai bukti bahawa apa yang diperkatakan oleh kaum Yahudi tentang Nabi Isa telah dibunuh ataupun disalib adalah salah. Ia berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ke-157 yang mengatakan bahawa pembunuhan Nabi Isa itu adalah salah kerana Allah SWT telah menyerupai, Allah SWT telah mengubah wajah seseorang yang mengkhianati sama seperti wajah Nabi Isa. Lalu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian kaum tersebut membunuh pemuda yang menyerupai Nabi Isa. Okey. Seterusnya, hikmahnya terbongkarlah segala kebohongan mereka, yakni agama Kristian, mengenai Nabi Isa yang telah disalib. Dan menurut video ceramah Ustaz ni, Nabi Isa juga akan menghancurkan salib-salib dan membunuh babi. Menurut Ustaz ni, Ustaz Auni Muhammad, pelbagai pendapat mengenai hal ini dan ia boleh menjadi masuk tersirat. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah memimpin umat Islam pada waktu itu sebelum selepas Dajjal keluarnya Yajuj Majuj. Okey, seterusnya pergi pada Dabbatul Ard. Dabbatul Ard ini Dabbah ini menurut bahasa ialah setiap yang berjalan di atas muka bumi. Pada istilah pula, Dabbah ini adalah sejenis binatang yang akan keluar di akhir zaman apabila manusia dan dalam keadaan yang jauh daripada agama. Okey, maksud Dabbah keluar daripada tempat ini, maka adalah Dabbah itu keluar pada rekahan keluarnya selepas sejengkal dan sepanjang sejengkal, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Okay, dalam surah An-Nam ayat 82 bermaksud, dan apabila sampai masa berlakunya hukuman ke atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menanyakan tentang mereka bahawa manusia ini telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Imam At-Tabari dalam menjelaskan ayat ini menyebut bahawa kebanyakan ulama berkata keluarnya Dabbah ini disebut sebab apabila manusia ini tidak lagi menyeru kepada ma'ruf dan tidak mencegah kepada munkar. Okey, itu saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.